Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat di mana sahaja berada, alhamdulillah hari ini hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan 9 Oktober 2021 Masihi. Hari ini kita akan masuk surah yang berikutnya, surah Al-Qiyamah. Semalam kita dah selesai, dah berakhir surah Al-Muddathir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk bersama dalam kelas tadabbur Al-Quran. Jika kita merasakan ada kenikmatan untuk kita bersama dengan Quran, menghayati kalimah-kalimah yang ada dalam ayat-ayat Allah dan untuk memahami apa yang di sebaliknya, ini adalah suatu nikmat yang perlu kita syukuri. Sebab di sekeliling kita masih ramai orang-orang yang jauh daripada cahaya Al-Quran, yang sepatutnya mereka miliki untuk bekal mereka di akhirat nanti. Jadi di antara intisari ayat yang kita akan ketengahkan hari ini, iaitu pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian dia juga bersumpah dengan jiwa manusia yang mencela dirinya. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Allah Ta'ala beritahu dia berkuasa menghidupkan manusia yang telah mati dan juga boleh mengumpulkan kembali tulang-tulang yang telah berserakan. Allah Ta'ala juga berkuasa menyusun atu jari-jari manusia sebagaimana asalnya, ataupun disusun jari itu sama panjang. Nanti kita lihat tafsirannya. Tetapi orang-orang yang kufur ataupun engkar terus mahu melakukan kejahatan sekiranya mereka terus hidup. Surah ini dinamakan surah Al-Qiyamah. Kita bila dengar perkataan Al-Qiyamah, kita pun rasa gementar, rasa takut. Kiamah ni daripada perkataan qama yaqumu qiyam, maknanya berlaku. Apabila berlaku sesuatu yang sangat besar peristiwanya, iaitu kemusnahan dunia. Allah Ta'ala ciptakan dunia ini ada sifatnya yang disebut bersifat sementara. Sebab kita hidup di dunia bukan untuk selama-lamanya. Bila kita mati, maka para ulama mengatakan telah berlaku al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Untuk orang itulah, sebab dia dah mati. Adapun kiamat yang sebenarnya adalah alam ini akan berakhir hayatnya. Dunia semualah, langit, bumi dan segala kehidupan ini akan berakhir dengan berlakunya kiamat. Dah banyak ayat-ayat sebelum ini yang kita bincang tentang hari kiamat dan peristiwa, di antaranya dalam surah Al-Haqqah hari itu, dalam beberapa ayat dalam surah-surah yang lain. Ini kita dah masuk surah yang ke-75 dah ni. Di akhir juzuk 29. Mungkin ada setengah jemaah yang baru bersama dengan kita, sebab kita dah mula kelas Quran ni 5 tahun lepas dah di Masjid Aman dekat rumah saya lah. Itu pun sekali seminggu je, setiap hari Sabtu lepas subuh. Jadi hak biasa istiqamah setiap minggu ada tu memang hari Sabtu tu hari yang ditunggu-tunggu kan. Ayah di hari Sabtu hari ditunggu-tunggu, sebab inilah peluang untuk kita ambil satu hari dalam seminggu untuk kita. Biasanya kita buat dulu satu hari, sekali seminggu tu satu muka surat sahaja. Bila dalam bentuk secara maya begini, kita hanya ambil beberapa ayat, tak sampai satu muka surat, sebab kita lebih fokus kepada kita nak faham pengertian ayat di sebaliknya. Jadi surah Al-Qiyamah ni surah yang ke-75, mempunyai 40 ayat, di antara surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni mana surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi, secara lebih tepatnya diturunkan di Mekah. Tapi sebelum hijrah lah. Dinamakan dia dengan suratul Qiyamah kerana dimulakan dengan qasam, di mana Allah Ta'ala bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Bukanlah begitu, sebaliknya aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan kaitannya dengan surah sebelumnya Al-Muddathir, sebab ada diceritakan tentang sebahagian peristiwa yang berlaku di hari kiamat, ataupun yang akan berlaku selepas itulah di alam akhirat nanti. Baik, kita terus kepada bacaannya untuk muqaddimah ataupun permulaan surah Al-Qiyamah ni.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Itu ayat pertama hingga ayat kelima. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang mencela dirinya sendiri. Maksudnya sebab jiwa ni dia ada beberapa kategori yang kita akan lihat nanti. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Adakah manusia itu mengira, manusia di sini orang-orang yang kafir, menyangka bahawa kami tidak mengumpulkan tulang-tulangnya, yakni kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang-tulang dia kembali bercantum hidup selepas mati. Ini ayat ni dalam bentuk istifham. Bala bahkan. Bukan sebagaimana yang mereka sangkakan, bahkan kami berkuasa ala an nusawwiya bananah, untuk menyusun dengan sempurna segala tulang jarinya. Apabila disebut dengan idham, tulang dikaitkan dengan al-banan. Al-banan maknanya al-anamil, al-asami', jari. Ini ada perbincangan yang menarik tentang tulang dan jari. Dan ayat kelima, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia yang engkar itu sentiasa suka untuk meneruskan kejahatannya. Untuk liyafjura ni untuk melakukan fujur, kejahatan, kekufuran. Amamahu, di hadapannya. Maksud hadapan bukan depan muka dia. Pada hari-hari yang mendatang. Kalau dia masih hidup, mungkin 20 tahun, 30 tahun, maka dia memang terus mahu melakukan kejahatan, kufur, maksiat dan sebagainya. Kerana dia tidak beriman kepada adanya hari kiamat, hari pembalasan. Baik, kita kembali kepada awal surah. Surah ini dimulakan dengan la uqsim, aku bersumpah. Jadi apa-apa tujuan la di sini? La ni ada dua kemungkinan dalam tafsirnya, sama ada la ni zaidah, tambahan, ataupun la ni boleh jadi dalam bentuk suatu takkid untuk menguatkan lagi penafian terhadap objek yang dijadikan sumpah dalam ayat ni. Jadi sama ada la tu la yang ditambah, itu kaedah bahasa Arab begitulah, dia tak sama dengan bahasa Melayu. Ataupun la di sini didatangkan la sebelum qasam litakkid an-nafi, untuk menguatkan lagi penafian. Apa nafi ni di sini? Nafinya di sini adalah untuk menolak anggapan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan. Jadi sudah diketahui orang-orang kafir Mekah tidak beriman kepada al-ba'su, maka Allah Ta'ala beritahu, la, bukan begitu. Kamu sangka bahawa kamu mati dan tak akan hidup. La, tidak begitu. Sebaliknya, kamu akan hidup kembali. Bahkan aku bersumpah adanya hari kiamat, yang bila berlaku kiamat, selepas ditiup sangkakala yang kedua, semua manusia yang mati akan dihidupkan kembali. Jadi al-muqsamu alaihi, dan yang dijadikan objek dalam sumpah di sini adalah tentang adanya al-ma'ad, mengisbatkan al-ma'ad, hidup kembali. Jadi la di situ kalau dengan maksud nak menolak anggapan orang musyrik, dia nak takkid, menguatkan lagi bahawa anggapan mereka itu tidak benar. Hak benarnya berlakunya kiamat, bahkan mereka akan hidup kembali. Kemudian kita terus kepada ayat berikutnya. Ni Allah Ta'ala kaitkan kiamat itu dengan an-nafsul lawwamah. Baik, sebelum kita lihat ayat berikutnya, apakah jawab kepada qasam, jawab kepada sumpah? Jawab kepada sumpah mahzuf, tak disebut.
tidaklah begitu, sebaliknya aku bersumpah dengan adanya hari kiamat, iaitu kamu benar-benar la tub'atsunna, akan dibangkitkan. Itu punya jawab kepada sumpah. Kamu akan dibangkitkan. Baik, kita lihat ayat berikutnya. Ayat apa dia? Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah, kata Allah, dengan jiwa yang mencela dirinya. Allah Ta'ala bersumpah dengan an-nafsul lawamah. Lawamah daripada perkataan asalnya lama yalumu lawam, yang banyak mencela. Mencela siapa dia? Diri dia sendiri. Itu allati talumu nafsaha, yang disebut dalam mufradat lughawiyah bagi kalimah lawamah, itu yang mencela dirinya. Wa in ijtahadat fi ta'ati wal ihsan, sekalipun dia dah bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan berbuat baik, tapi dia masih mencela. Mencela maksudnya, kenapa aku tidak buat banyak lagi? Kenapa aku tidak buat dengan lebih baik lagi? Lebih sempurna lagi? Dia sentiasa melihat adanya kekurangan dalam amalan dia. Apatah lagi kalau dia buat dosa, maka dia berkata, kenapa aku buat begini? Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada 3 jenis kategori an-nafs yang disebut dalam Quran. Walaupun ada setengah ulama membahagikan lebih, tapi yang Quran sebut hanyalah 3 sahaja. Iaitu pertama, yang terbaik sekali, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. An-nafsul mutmainnah yang kita boleh rujuk dalam surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr. Di akhir surah tu ada ayat yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang kategori yang pertama lah. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Fajr muka surat 594. Orang yang sampai kepada makam ni dapat memiliki an-nafsul mutmainnah, itu orang yang sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pada ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang bersifat mutmainnah, yang tenang, daripada itma'anna yatma'innu. Wahai jiwa yang mempunyai ketenangan. Maka ini adalah orang yang Allah Ta'ala beri tawaran kepada dia untuk masuk dalam syurga. Di akhir itu, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Baik, jiwa, sebelum kita pergi kepada yang kedua, nafsul lawamah. Jiwa yang tenang ni, macam mana dia punya antara cirinya, iaitu yang merasai ketenangan apabila dia mengingati Allah. Memanglah hidup kita ni diuji dengan banyak ujian. Orang-orang yang tenang ialah apabila dia mengingati Allah, dia merasa tenang. Kita lihat ayat 28 surah Ar-Ra'd, muka surat 252. Yang kita nak bincangkan sebenarnya tentang nafsul lawamah dalam ayat ni. Tapi kita kena kaitkan juga dengan 2 lagi yang lain sebab dia satu package. Nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, nafsul lawamah dan an-nafsul ammarah bisu. Bawah sekali itu, ayat 28 bawah sekali. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Perkataan tatma'innu. Orang-orang yang beriman ialah orang yang tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah, dengan mengingati Allah. Ingat kepada Allah. Dia ketenangan ni bila kita ingat kepada Allah, iaitu dengan maksud kita faham, bukan setakat sebut nama Allah Ta'ala sahaja, faham. Itu yang penting ilmu ni. Bukan sekadar berzikir sahaja, tapi zikir dengan ilmu. Kadang-kadang setengah orang dia berzikir tapi tak tenang-tenang. Sebab dia tidak memahami apa yang perlu dia lakukan dalam zikirnya dan apa yang perlu dia perolehi, yang dia akan perolehi. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Itu orang yang banyak mengingati Allah. Zikir kepada Allah ni tak ada limit, dia tak ada berapa-apa. Kita kena membanyakkan. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Macam ayat, contohnya ayat dalam solat Jumaat. Dalam surah Al-Jumu'ah yang kita dah bincang dah hari itu. Kita disuruh untuk menunaikan solat Jumaat. Selepas solat, ya, kita diperintahkan untuk sentiasa banyak mengingati Allah. Dalam surah Al-Jumu'ah muka surat 554.
Tidak cukup dengan solat. Fa'idha qudiyatis salah fantashiru fil ard. Dalam ayat 10 surah Al-Jumu'ah. Apabila telah selesai solat Jumaat, maka bolehlah kamu bertebaran ke mana-mana di atas muka bumi ini untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Pada masa yang sama diperintahkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kamu ingat akan Allah dengan banyak dalam segala keadaan. Walaupun dah solat tu dah ingat kepada Allah, tapi dalam urusan dunia pun kita kena banyak mengingati Allah. Wadhkurullaha katsiran. Tak disebut wadhkurullaha qalilan. Bukan ingat Allah sikit saja, tidak. Hendaklah banyak mengingati Allah. Sebab itu dalam kehidupan kita banyak dah kita belajar. Nabi SAW mengajar kepada kita banyak doa-doa yang kalau kita tahu, kita hafal, kita boleh amalkan. Kita nak buat satu pekerjaan, sekurang-kurangnya kita baca bismillah. Kita nak keluar rumah, ada doanya. Kita nak naik kenderaan, ada bacaannya. Kita masuk ke pasar, ada bacaannya. Subhanallah. Jadi setiap tindakan kita tu ada bacaan, ada zikir, ada doa. Tujuannya supaya hubungan kita dengan Allah terus menerus. Hubungan iaitu sentiasa banyak mengingati Allah. Okay, itu orang yang ada sifat ketenangan pada jiwa. Adapun dosa macam mana dosa? Dosa ni sesuatu yang menyebabkan hilang ketenangan. Kita buat baik, jiwa kita rasa tenang. Kita buat baik, kita rasa tenang. Kita tak akan rasa susah hati, rasa tenang. Kita lihat hadis ni untuk kita kaitkan nafsul mutmainnah ni. Hadis ni ada dalam Matan Arba'in Imam Nawawi. Di mana seorang lelaki, tak silap Wabisah bin Ma'bad. Dia datang jumpa Nabi, lalu Nabi kata, Jita tas'alu anil bir, jita. Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan. Jita tas'alu anil bir. Adakah kamu datang untuk bertanya tentang albir? Albir ni mana berbuat baik. Buat baik ni apa-apa yang bila kita buat, kita rasa suka sangat. Kalau kita boleh beri makan kepada kucing, boleh beri sedekah pada orang fakir miskin, jiwa kita rasa tenang. Walaupun kita terpaksa korbankan duit kita. Baik, kita lihat secara lengkapnya. Hadis ini pada Wabisah bin Ma'bad. Dia datang je Nabi tanya, Jikta mu mari ni mu nak tanya apa dia? Mu nak tanya tentang al-birri wal ismi, tentang kebaikan dan dosa. Naam, dia kata ya. Wabisah belum tanya lagi, Nabi dah tahu dah. Macam mana Nabi tahu? Bukan Nabi boleh baca isi hati orang. Mungkin ini adalah wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala sahaja yang tahu isi hati manusia. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada Jibril. Dan Jibril pun maklum kepada Nabi. Jadi bila Wabisah bin Ma'bad datang, belum sempat dia tanya soalan, Nabi tanya dia, engkau datang ni nak tanya tentang albir wal ihsan? Dia kata ya. Lalu Nabi jawab, kalau macam tu, istafti qalbak. Kamu mintalah jawapan, mintalah fatwa terhadap soalan kamu tu melalui hatimu. Ini merujuk kepada fitrah. Fitrah manusia, bila disebut albir, dia suka. Bila disebut dosa, dia tak suka. Lalu Nabi jawab, albirru ma itma'annat ilaihin nafs. Kebaikan itu adalah apa yang jiwa rasa tenang. Tu itma'annat. Bila kita buat sesuatu kebaikan, kita rasa suka. Watma'anna ilaihil qalbu, dan merasa tenanglah hati dengan kebaikan yang dibuat. Tak timbul saat kita dah sedekah kepada fakir miskin, oh menyesal aku sedekah, hilang duit aku RM50. Menyesal, susah hati pula tak? Kita rasa seronok bila kita dapat membantu orang yang susah. Walaupun kita dah keluarkan harta benda kita untuk tolong dia orang. Sebaliknya, wal ithmu, dosa itu adalah apa yang haka fin nafsi. Haka ni apa yang kita rasa tidak senang, tidak selesa, rasa resah. Dan akan menimbulkan taraddud wa taraddada fi sadri, kita rasa berbelah bagi, salah aku buat gini ni. Ini yang dikatakan nafsu lawamah ni. Nafsu lawamah ni bukan langsung tak buat dosa. Bila buat tu dia rasa bersalah, rasa menyesal, rasa kenapa aku buat begini? Taraddud ataupun rasa teragak-agak kerana kesalahan yang dia lakukan. Wa in aftaka an-nas wa aftauka, sekalipun manusia fatwa kepada kamu, sama ada kamu minta fatwa kepada manusia atau manusia fatwakan kepada kamu,
sebenarnya kecenderungan hati kita kepada kebaikan ataupun takutnya kita kepada dosa itu adalah sesuatu yang ada kaitan dengan Assalamualaikum. Suara kurang jelas. itu. Di sini Nabi sebut hak tentang ketenangan tadi. Kebaikan itu adalah sesuatu yang jiwa kita rasa tenang. Baik, kita nak pergi kepada kategori kedua. Ini sedikit perbincangan tentang nafsul mutmainnah. Kalau nak panjang lagi nanti tak sempat yang lain-lain pula. Kita lihat yang kedua, an-nafsul lawamah, jiwa yang mencela. Apa maksud jiwa yang mencela? Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zahili beritahu, iaitu allati talumu nafsaha. Dia mencela dirinya sendiri, dia memarahi diri dia. Dia memarahi dirinya kerana mungkin ada kekurangan pada ketaatannya, satu, ataupun kerana dosa yang dilakukan. Itu atas dua perkara yang ini yang kebanyakan. Nafsul lawamah ni adalah yang berlaku pada kebanyakan. Kategori pertama, nafsul mutmainnah ni tak ramai. Tak ramai. Kebanyakan berlaku pada umum umat Islam ialah an-nafsu al-lawamah, jiwanya mencela. Maknanya mereka buat salah, tetapi mereka menyedari kesalahan, lalu mereka bangkit semula. Adakah bermakna orang yang ada nafsul lawamah tidak bertakwa? Jawapannya bertakwa juga. Cuma iman dia tu ada pasang surut. Sebab kategori takwa ni dia buat dua tiga lapis jugalah. Baik, kita lihat ayat berikut. Untuk menyatakan bahawasanya orang bertakwa juga memiliki nafsul lawamah. Maknanya mereka juga terjebak dengan dosa. Itu ayat di akhir surah Al-A'raf. Akhir surah Al-A'raf, muka surat 176. 176 ayat 201. Ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ialah apabila mereka disentuh, maksudnya diganggu, dikacau oleh imbasan hasutan syaitan. Tiba-tiba datang gangguan syaitan, yang menyebabkan mereka mungkin fikir yang salah, apa dia buat dosa sebagainya, lalu tazakkaru, mereka pun ingat kepada Allah, ingat kepada ajaran Allah, sama ada benda tu betul atau salah, ingat, ni kalau aku buat macam ni salah ni. Maka ketika-itulah mereka nampak jalan yang benar. Maksudnya orang bertakwa pun tak terlepas daripada gangguan syaitan dan tidak terlepas juga jatuh ke dalam dosa. Cuma mereka sedar dan mereka bangkit, perbaiki keadaan, dan mereka mencela diri sendiri. Celaan itu berlaku dalam bentuk, contohnya ya, kita ambil contoh sebagai mana doa tasbih istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Apabila mengakui diri zalim, itu celaan terhadap diri itu. Kita mencela diri kita sebab kita mengaku kita buat dosa. Antara yang kita dah bincangkan itu dalam doa apa dia, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam doa ni, kalau kita faham doa yang disebut penghulu segala istighfar ini, hadisnya hadis yang sahih, ada dalam riwayat Bukhari, di mana si hamba yang baca doa ni, kita semualah, kita mengaku, kita beritahu Allah, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan yang telah aku buat. Aku berlindung denganmu daripada syarri kejahatan yang ma sana'tu, yang telah aku buat. Padahal pada masa yang sama, Abu ulaka bi ni'matika alayya adalah sangat begitu banyak kurniaan nikmatmu ke atasku, tetapi pada masa yang sama, wa abu ulaka bi dhanbi, banyak pula dosa aku kepadamu. Ini kita mengaku di hadapan Allah sebagai suatu, kita mencela diri sendiri.
Tapi celaan diri ni dia macam ni lah cara Nabi ajarnya. Tak boleh kita kata, jahat aku ni. Itu bukan celaan, itu lebih kepada macam kita menghina diri sendiri. Ini celaan atas iktiraf, mengakui dosa kita. Jadi yang Nabi ajarnya, kita mengakui dosa kita dengan kita sebut, a'udzubika, aku berlindung dengan ya Allah, min syarri, daripada segala kejahatan yang telah masana'tu, aku lakukan. Mana kita mengakui kita ada buat salah, maka kita minta Allah Ta'ala jaga kita supaya kesan kejahatan yang kita buat tu tidak dihukum kita dengannya. Sebaliknya, kesan kejahatan tu dihapuskan. Dosa tu dihapuskan, kesannya dihapuskan. Kesannya sama ada kesan segera di dunia ataupun kesan di akhirat nantilah. Dan kita mengakui banyaknya nikmat Allah, begitu juga banyak juga dosa yang kita lakukan kepada Allah. Ini jiwa yang mencela, an-nafsul al-lawwamah. Kalau ada soalan orang tanya, kenapa bila Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat, ayat kedua terus Allah Ta'ala bersumpah dengan an-nafsul lawwamah? Kenapa tak disebut bersumpah dengan nafsul mutmainnah? Ataupun satu lagi, an-nafsul ammarah bisu. Sebab inilah yang berlaku pada kebanyakan manusia dari kalangan orang-orang Islam. Kebanyakan inilah an-nafsul lawwamah. Bukan bermakna mereka tak buat salah, tapi mereka menyesal, mereka mengakui kesalahan mereka. Kalau buat baik pun mereka rasa rugi sebab tidak mempertingkatkan lagi kebaikan ataupun menambahkan lagi kualiti kebaikan itu. Adapun tujuan qasam ini, dua Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat, juga dengan nafsul lawwamah, tujuannya adalah ta'zim, untuk membesarkan urusan hari kiamat. Bahawa ia adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Baik, kita ada penambahan di sini sikit. Kata Al-Farra, tiadalah sesuatu jiwa manusia sama ada yang baik yang jahat kecuali dia akan mencela dirinya. Orang yang baik pun yalumu nafsahu allau kana izdada ihsanan. Orang buat baik pun dia kata akan mencela dirinya, marah pada diri sendiri, kalaulah dia dapat menambahkan lagi kebaikan. Manakala wal musi, orang yang buat kejahatan pula mencela dirinya, yalumu nafsa alla yakuna ir'awa an isa. Kalau dia boleh mengelak, boleh meninggalkan daripada kejahatan yang telah dia buat. Tapi itulah takdir Allah. Jahat buruk tu Allah Ta'ala tentukan. Tapi kadang-kadang kita, atas kelemahan kita, kita tergelincir jatuh dalam keburukan. Kata Imam Ibn Katsir, an-nafsul lawwamah, seperti yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili itu, allati talumu sahibaha 'alal khairi wasyarri. Dia mencela dirinya sendiri di atas kebaikan, di atas kejahatan. Cela atas kebaikan sebab tidak tambah lagi kebaikan, atas kejahatan sebab kenapa dia boleh terjebak dalam perkara yang buruk dan tidak baik. Kemudian watandamu 'ala ma fata, dan dia menyesal atas apa yang terlepas, menyesal. Contohnya, kita dah ada niat mungkin nak bangun awal sikit, mungkin nak solat tahajud sebelum subuh, tertidur kita, ya Allah menyesalnya aku malam tadi tidak lewat ni. Tidak lewat lah, aku tak sedar bangun awal ni. Sedar-sedar tu orang dah azan subuh dah. Timbul rasa nak marah pada diri sendiri. Ataupun apa dia lagi? Hak banyak hak menyesalnya adalah dalam bab sedekah. Apabila manusia didatangi kematian, mereka rasa menyesalnya kerana mereka tidak gunakan peluang semasa hidup untuk membanyakkan sedekah. Tu dia menyesal. Tu lawamah, mencela ni kerana tandamu ala ma fata, menyesal di atas apa yang telah terluput. Terluput ni terlepas. Kita banyak peluang masa sihat, kita tak buat amal ibadat. Bila sakit kita menyesal. Oh, menyesalnya aku ni umur dah banyak dah. Dulu masa muda-muda kalau aku belajar dah banyak aku dapat ilmu. Kalau aku beramal dah banyak. Kalau masa muda-muda aku belajar kitab Sahih Bukhari, mungkin banyak dah aku ingat hadis dalam Sahih Bukhari. Mungkin daripada muda-muda lagi aku dah
hafal banyak ayat Quran, mungkin dah banyak dah aku ingat. Kita menyesal ala ma fata, apa yang telah lepas. Jadi kita nak undur balik tak boleh dah. Sebab masa yang berlalu dia tidak akan berulang kembali. Tapi ada rasa menyesal. Okey dah tu. Menyesal tu okey dah tu. Sebab kita masih ada peluang. Sebab kita masih hidup. Bagaimana dengan orang yang tak ada rasa menyesal langsung? Menyesal di akhirat esok. Oh, tu tak ada faedah lah. Kalau menyesal di akhirat tu, penyesalan yang tak ada gunanya. Kata menangis keluar air darah, keluar air mata darah sekalipun, memang tak boleh kembali ke dunia. Kerana kita next, kita pergi pada ayat berikutnya. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Adakah manusia itu menyangka? Sebenarnya ada satu lagi, nafsu al-ammarah bisu', cuma saya tak nak panjangkan sebab kita nak pergi pada ayat berikutnya sebab takut tak sempat pokok perbincangan asal kita dalam ayat ni. Adakah manusia yang kafir itu menyangka bahawa kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang-tulangnya? Ni apa cerita ni? Ceritanya orang-orang yang kafir duk ingat bila mati gak matilah. Mati tu lah, mana tak akan hidup selepas mati. Lalu Allah Ta'ala beritahu, adakah mereka duk ingat kami tak dapat mengumpulkan tulangnya untuk dihimpun. Kenapa disebut najma', himpun tulang? Sebab kita tahu bila kita mati, tulang-tulang kita ni dia ada persendian. Bahasa Arab panggil mafsil. Persendian dia akan tercabut satu-satu. Orang Kelantan kata gelar habis. Tulang tu gelar, cabut sesa dah. Cabut satu-satu. Tulang kaki, tulang tangan, tulang. Sebab dalam badan kita ada berapa izam, berapa tulang? Ni ada soalan. Dalam badan kita ada berapa persendian tulang? 360 Ustaz. Berapa? 360. Betul, tepat. Betul. 360. Maka Allah Ta'ala beritahu bahkan kami berkuasa untuk menyusun tulang-tulang jarinya. Baik, kita lihat hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang tadilah persendian tulang manusia ni sebanyak 360. Innahu khuliqa kullu insan min bani Adam. Innahu khuliqa kullu insan. Khuliqa kullu insan min bani Adam. Okey, rasa cukup dah setakat tu. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya telah diciptakan setiap manusia itu dari kalangan Bani Adam lah, sebab kita ni semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu setiap manusia diciptakan dengan memiliki sittina wa thalathmi'ah mafsil. Ada 360 persendian tulang. Sebab tu kita bukan macam benda yang diciptakan daripada besi. Orang buat kereta besi pun dia ada persendian dia, tempat-tempat yang ada skru-skru tu supaya dia boleh bergerak. Begitu juga manusia, Allah Ta'ala ciptakan manusia ni fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian. Maka Nabi kata faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah, sesiapa yang bertakbir itu menyebut Allahu Akbar, wa hamidallah menyebut tahmid alhamdulillah, wa hallala dan bertahlil itu la ilaha illallah, wa sabbahallah bertasbih subhanallah, wastaghfarallah dia beristighfar astaghfirullah. Kemudian apa lagi? Wa azala hajaran an tariqin nas, ataupun dia membuang, melenyapkan batu yang menghalang jalan manusia. Mungkin dia berjalan tengok ada ketulan batu menghalang laluan, dia pun alih batu tu. Batu tu kalau dilanggar tayar motor ke, terbalik motor. Kalau kereta mungkin ada masalah lain. Ataupun syaukah, ada duri. Duri ni mungkin kita kata macam ranting kayu atau benda-benda tajam. Azman, adanya tulang. Apa-apa yang mengganggu jalanan manusia. Ini kebaikan-kebaikan yang dibuat. Ataupun dia menyuruh yang ma'ruf, dia mencegah yang mungkar. Lalu Nabi mengira dengan perkiraan dia kata ada sebanyak 360 as-sulama. As-sulama ni persendian. Maka kalau seseorang tu melakukan semua kebaikan tadi, maka seolah-olah fa innahu yamshi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Maka dia berjalan pada hari itu
dalam keadaan dia sudah bebaskan dirinya daripada neraka atas kebaikan yang dia buat. Baik. Apa kaitan persendian tulang dengan kebaikan tadi? Ini dalam bab sedekah. Allah Ta'ala beri kepada kita persendian tulang sebanyak 360 ni untuk memudahkan hidup kita. Sebagai tanda syukur kepada Allah, maka kita kena ganti dengan kita memujinya. Kita bertasbih kepadanya. Subhanallah, Alhamdulillah. Itu sebabnya kita disyariatkan untuk tunaikan salat 5 waktu. Sebab dalam salat tu, lepas salat ada bacaan wirid-wirid doa yang perlu kita baca, tasbihnya, takbirnya, tahlil, takbirnya, tahmid, yang dijadikan sebagai wirid selepas salat. Dan hadis yang sama kalau kita lihat satu lagi hadis yang lebih ke macam ni juga, yusbihu kulla sulama min ahadikum, yusbihu ala kulli sulama. Tak apa, untuk syarah hadis itu nanti para jemaah boleh baca sendiri. Ini nak menyatakan kita perlu bersyukur atas kejadian kita yang Allah Ta'ala jadikan ada 360 persendian. Yusbihu dengan sad, ya. Yusbih, berpagi-pagi. Yusbih ala kulli sulama min ahadikum. Ala dengan ain, ya. Yusbihu ala kulli sulama, berpagi-pagilah dengan setiap persendian tulang kamu. Setiap hari itu ada sedekahnya. Maknanya setiap kebaikan yang kita buat menggunakan tubuh badan kita lah, yang kita boleh bergerak ke sana sini, sebenarnya itu adalah satu peluang untuk kita buat pahala. Berpagi-pagilah kamu dengan setiap persendian tulang yang ada pada kamu. Setiap pagi itu ada peluang untuk kamu gunakan anggota badan tu untuk buat pahala. Bila buat pahala, maka ia dikira sedekah. Sedekah untuk kita sendirilah. Antara sedekah untuk kita sendiri apa dia? Contohnya, kita salat. Kita bangun pagi, kita salat subuh. Falahu bikulli salatin sadaqah. Bagi setiap hamba tu dengan salat tu dikira sedekah. Sedekah untuk dia lah. Jadi nak salat tu dia kena bangun, dia kena berwuduk. Kalau badan dia tak ada persediaan tulang tadi, nak badan kita ni kaku kerah nak bergerak macam mana? Begitu juga dia berpuasa, dikira sedekah baginya haji, tasbih, takbir, tahmid. Jadi kalau kita tak mampu lakukan semua itu, wa yujzi'u ahadakum, cukuplah bagi kamu daripada semua itu dengan 2 rakaat solat sunat duha. Ni hadis ni tentang kelebihan solat sunat duha. Bila kita solat sunat duha, bermakna kita telah dikira mensyukuri nikmat yang kita diberi tubuh badan begini. Jadi persendian tulang kita ni pada lutut kita, pada bahagian pinggang kita, kemudian pada bahagian tulang-tulang di belakang kita, tulang belakang, tulang yang membentuk badan kita ni. Kemudian ialah seluruh tubuh kita ni ada izam, ada tulang. Baik, kemudian dikaitkan tulang itu dengan jari pula dalam ayat berikutnya. Jadi sulama dalam ayat ni adalah maknanya izam al-asabi', merujuk kepada jari-jari, tulang-tulang pada jari, tulang-tulang pada jari ataupun semua tulang. 2 pendapat lah, sama ada izam al-asabi' ataupun jami' al-izam. Mana tarkib hadhihi al-izam wal mafasil min a'zami ni'amillah ala 'abdihi. Jadi susunan tulang-tulang dalam badan manusia serta persendian itu di antara sebesar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, yang perlu untuk manusia itu syukran lillah ala hadhihi ni'mah, untuk mereka syukur kepada Allah di atas nikmat ini. Tadilah dengan cara tadi. Tasbih, tahmid, apa dia lagi? Amar ma'ruf, nahi mungkar, kerja-kerja dakwah. Ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Jadi kalau manusia yang kafir duk ingat begitu, maka apa yang mereka duk sangka tu adalah tidak benar. Bahkan Allah Ta'ala memberikan suatu kepastian, bahkan kami benar-benar berkuasa untuk menyusun kembali bananah jari-jarinya. Kenapa disebut tulang jari?
jari kita je pun kita tengok. Jari kita ni ada mifsalnya berapa? Ada setiap jari ni ada 1, 2, 3. Ada 3. Setiap jari kita ni ada 3. Kalau tak ada persen tulang, kita tak boleh nak bengkokkan jari kita. Dan jari kita ni tak sama dengan kaki kuda, itik. Sebab jari kita ni tidak melekat. Tidak melekat satu sama lain. Maka dengan nikmat jari jemari yang sebegini menjadi mudah untuk kita melakukan kerja, untuk kita memegang sesuatu. Untuk macam contoh kalau kita nak pegang apa dia? Senduk, nak kacau gulai dalam periuk. Kalau tangan kita ni tak ada jari, payah nak pegang. Ataupun kita nak tekan telefon kita, kalau jari kita ni melekat satu sama lain, daripada ibu jari telunjuk, jari tengah, jari manis melekat, payah. Tapi Allah Ta'ala jadikan jari kita ni ada fungsinya. Cuba kita tengok. Ibu jari kita pendek. Kemudian jari telunjuk ni panjang sikit. Jari tengah panjang. Saya tak tahulah. Kemudian ada jemaah kata, Ustaz, tak, jari saya semua sama aja. Daripada jari manis, jari kelingking, jari telunjuk tu sama aja. Berapa sama tu? Sekitar adalah 4 inci, sama tak? Kita tak jumpa seorang manusia yang sama. Allah Ta'ala jadikan tak sama. Kadar panjang salah satu jari, ibu jari telunjuk tak sama. Kalau Allah Ta'ala kehendaki tiba-tiba manusia itu dibangkitkan dalam keadaan naj'aluhu khuffan aw hafiran. Kami jadikan sama seperti khuf. Siapa pernah lihat khuf? Khuf ni kasut kulit, dia tak ada jari, dia tutup rapat gitu, melekat. Itu. Hafir ni macam jari, kata silap jari macam jari itik. Itik kan dia boleh berenang. Baik, cuba Ustaz Ruslan cari kalimah hafir ad-dabbah, surah gambar hafir ad-dabbah, kaki binatang. Kita tengok jari dia macam mana maksud hafir ni. Sebab tak sama dengan jari manusia. Surah, kita nak tengok surah gambarnya macam mana. Surah dengan surah surah hafir ni kaki binatang, dia punya jari dia tu hafir ad-dabbah. Kita manusia tidak begitu. Kalaulah kita dijadikan begitu, susahlah. Hafir ha alif ra ad-dabbah. Tu dia ada gambar kuda pada kaki kuda. Tu contohnya pada kaki kuda. Tengok kaki kuda dia mana ada jari. Dia sama je. Manusia tidak begitu. Manusia ni Allah Ta'ala ciptakan pada setiap tangan kita, tangan kanan kiri ada jari. Dia tak sama. Kuda tu ya. Kalaulah manusia dia punya tangan dia macam kuda, susah lah. Kita nak pegang sesuatu tak boleh, nak buka pintu pun tak boleh. Nak pakai baju pun susah. Itu gambaran kepada kalimah hafir yang disebut dalam tafsir tadi. Maksud disamakan jari. Itu jari ni melekat, sama, bahkan tak ada jari lah. Tak ada jari sebab jari itu dah melekat. Contohnya seperti yang kita lihat pada gambar kaki kuda. Kuda yang biasa digunakan untuk berperang ni, dia pakai ladang besi, atau ada gambar ladang besi tu untuk mengukuhkan tapak. Maka kita lihat dia punya kaki dia tidaklah ada jari macam manusia. Itu dipanggil hafir. Bentuk kaki kuda dipanggil hafir. Hafir itulah tafsiran kepada nusawwiya bananah. Kalau kita kembali tadi dalam tafsir apa tadi? Ibnu Jarir Tabari tadi sebut hafir tadi. Hafir al-himar. Contoh dia kata macam kaki keldai. Keldai lebih kurang macam kuda lah. Dia tak ada jari. Alhamdulillah kita tidak begitu. Kita tidak begitu ya. Kita jari kita begini. Baik. Sebab itulah dalam peperangan ada satu ayat tentang peperangan. Kita lihat ayat ni dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala suruh dipotong jari-jari orang kafir. Wadribu minhum kulla banan. Maka naklah kamu pukul jari-jari mereka. Sebab kita pun tahu Allah Ta'ala lebih mengetahui peranan jari adalah untuk pegang sesuatu. Kalau perang nak pegang pedang. Wadribu minhum kulla banan. Ayat keberapa tu? Ayat 12. Muka surat 178.
Ini cerita ni tentang peperangan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat bahawasanya aku bersama dengan kamu. Maka hendaklah kamu tetapkan hati orang-orang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ra'b. Allah Ta'ala beri jaminan, aku akan isi hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerung. Allah Ta'ala Maha Kuasa, dia boleh memasukkan perasaan gerung dan takut dalam hati orang kafir. Jadi pakat kalah gitu ya. Kalah dengan rasa seria. Orang Kelantan kata seria, rasa macam mana ya? Rasa takut sungguh. Fadribu fawqal a'naq, maka pukullah, pancunglah leher tentera musuh. Akhir sekali, wadribu minhum kulla banan, dan pukullah akan setiap jari-jari mereka. Banan merujuk kepada jari, sama dengan ayat surah Al-Qiyamah ni. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Banan merujuk kepada as-sabi' ataupun al-anamil, jari. Kenapa Allah Ta'ala suruh pukul ataupun dipotong jari tentera musuh? Sebab bila jari dah dipotong, jari tu dah tak ada, tangan pun dah putus, so dia orang nak pegang senjata macam mana, nak pegang pedang macam mana? Maka sudah tentu mereka akan berundur ataupun mengaku kalah lah, sebab tak boleh lawan dah. Jadi banan di sini merujuk kepada al-asabi', jari, ataupun atraf, hujung-hujung jari ataupun hujung anggota badan. Hujung sama ada pada tangan mereka atau pada kaki mereka. Dan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada setiap jari, contohnya kita kata pada ibu jari kita, dia ada line, tanda-tanda yang kita panggil apa dia, ada urat-urat yang tak sama antara orang lain dengan orang lain, tak sama. Kalau dalam peperangan Uhud ya, bila seorang sahabat namanya Anas bin An-Nadar, Anas An-Nadar ni bapa saudara kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita bapa saudaranya Anas An-Nadar, sama-sama nama Anas juga, telah mati syahid dalam peperangan Uhud, sehingga tidak dikenali dia punya jasad dia, sebab dah dipukul hancur oleh tentera musyrikin, kecuali dapat dikenali pada jari dia. Ada saudara perempuan dia boleh cam, dia kata inilah jenazah dia punya abang dia Anas bin An-Nadar. Tapi masih boleh kesan, boleh kena pada jarinya. Jadi di sini bila kita berfikir, kita akan nampak Allah Ta'ala itu Maha Kuasa, walaupun sehancur mana manusia dalam kubur dah hancur habis dah. Tulang-tulang tu Allah Ta'ala boleh cantumkan kembali. Sebagaimana dalam kisah Uzair, ada satu riwayat ulama sebut Uzair, sebagaimana dalam tafsiran ayat apanya dalam surah Baqarah tu, bila dia lihat tulang-tulang keldai dia bercantum depan mata dia. Muka surah 43. Ni masih tentang cerita tulang lagi ni. Ayat 259 tu. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Panjang cerita dia tu. Ataupun adakah engkau tidak merasa pelik ya Muhammad tentang orang yang pernah melalui sebuah negeri yang telah runtuh? Ada ulama tafsir kata orang di sini ni kalladhi ni merujuk kepada Uzair. Uzair seorang nabi di kalangan Bani Israel ya. Dia melintasi sebuah kampung yang telah diserang oleh tentera musuh. Ya. Lalu terfikir bila dia lihat mayat-mayat bergelimpangan, dia kata anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Jadi tajuknya hidup selepas mati. Itu tajuknya. Dia kata bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan semua yang telah mati ni. Lalu fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Kemudian Allah Taala matikan si hambanya itu Uzair itu. Tetapi dalam tempoh yang begitu lama tidak berubah. Dia mati, dia bukan tidur, dia mati. Fa'amatahullah, mati selama 100 tahun. Kemudian bila dia sedar balik daripada matinya yang lama tu, 100 tahun tu, qala kam labista. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepadanya, ataupun ada pendapat kata malaikat bertanya kepadanya,
kam labista, berapa lama kamu berada di sini? Kata, qala labistu yauman aw ba'dha. Dia kata, aku rasa aku duduk di sini sehari atau setengah hari. Bila dia tak sedar apa satu ni, tak khabar dah masa 100 tahun berlalu bagaikan sehari atau setengah hari. Subhanallah. Tapi diberitahu kepadanya, qala bal labista mi'ata am. Dia kata sebenarnya kamu dah berada di sini dalam keadaan macam ni 100 tahun. Mi'ata am, 100 tahun. Maka perhatikanlah, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Ini sesuatu yang sangat ajaib. Perhatikanlah kepada makanan dan minuman yang kamu bawa dulu, masih tidak berubah. Ketika Uzair ni keluar daripada kampung dia, pergi ke kampung yang telah diserang oleh musuh ni, dia naik keldai dia bawa makanan dia. Bawa makanan bekal lah. Bawa makanan, macam kita pergi jalan jauh sikit, kita bawa nasi, bawa buah-buah, roti, biskut, air. Dia dah mati 100 tahun, tapi makanan dia 100 tahun lepas tak berubah. Ini sangat ajaib. Kita masak nasi 2-3 hari tak makan, dia dah puyuk. Basi nasi tu. Memang basi. Garanti nasi tu basi. Tak ada pun orang makan nasi masak minggu lepas. Nasi bila ni? Nasi minggu lepas. Tak ada basi habis dah. Ni 100 tahun makanan minuman. Ni yang ajaib. Ni Quran cerita. Kita jangan ragu-ragu. Ni cerita daripada Allah Ta'ala sendiri, yang Allah Ta'ala turun ayat ni pada Nabi. Makanan minuman yang 100 tahun tak berubah. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh Uzair lihat kepada keldai dia. Wanzur ila himarika. Kamu tengok kepada binatang keldai yang kamu bawa dulu. Untuk kami jadikan sebagai bukti kekuasaan kami terhadap manusia. Sebab keldai itu tulang-tulang dia dah bersepah-sepah. Sebab apa? Sebab dah lama mati. Uzair mati tapi tak pula begitu. Tapi maknanya jasad dia tak hancur. Dengan kuasa Allah setara tu. Tapi hak hancurnya adalah keldai. Lalu Allah Ta'ala suruh wanzur ilal izam. Tengok pada tulang-tulang dia tu, tulang keldai. Maka depan-depan mata dia nampak tulang tu bergerak-gerak, bercantum. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Bagaimana tulang itu kami susun kembali, kan macam kita manusia ni ada 360 tulang persendian. Tulang-tulang keldai itu Allah Ta'ala susun, tiba-tiba ada daging, tiba-tiba ada kepala, kaki, hidup semula. Dengan kuasa Allah, tiba-tiba keldai itu hidup. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bila nyata kepada Uzair, begini Allah Ta'ala menghidupkan makhluk yang telah mati. Lalu dia kata, a'lam, aku tahu, aku sedar, aku tahu sekarang ni, aku tahu Allah Ta'ala tu benar-benar berkuasa atas segala sesuatu, termasuklah menghidupkan makhluk yang telah mati, walaupun mereka dah hanya tinggal tulang sahaja. Ini juga berlaku kepada seorang lelaki musyrik di Mekah, namanya Al-Asi bin Wa'il. Bak tulang juga. Ni kita, bak tulang-tulang ni kena tanya doktor bahagian ortopedik. Doktor ortopedik ni dia pakai tulang. Tapi kita bukan nak cerita bahagian ilmu kedoktoran, nak cerita bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan yang telah mati walaupun tinggal tulang sahaja. Kan biasa kita baca dalam surah Yasin, kita tengok akhir surah Yasin ni. Kita mungkin biasa baca ya, kita selalu baca, tapi kita tak perasan itu jalan ceritanya. Muka surat 445. Muka surat 445. Kita lihat bermula ayat 77 tu. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ, tidakkah manusia itu melihat bagaimana bahawa kami telah ciptakan dia asalnya daripada nutfah. Nutfah ni daripada setitis air mani, air benih. Yang lemah, yang hina, itulah. Setiap manusia Allah Ta'ala ciptakan begitu. Tiba-tiba dia menjadi khasimun mubin. Makhluk yang kuat membantah. Asalnya dia ni tak ada apa-apa asalnya. Tiba-tiba bila jadi manusia, nak tunjuk hebat pula. Nak jadi samseng pula.
Lalu wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Lalu dia mengemukakan suatu perbandingan tentang kekuasaan kami. Dia cuba mencabar Allah Ta'ala dengan bertanya kepada Nabi dan dia lupa kejadian dia sendiri. Dia tanya apa dia? Dia tanya, man yuhyil izam. Siapa yang dapat menghidupkan tulang-tulang ni? Ini cerita bab tulang ya. Sebab dalam ayat surah Al-Qiyamah begitu juga. Bala qadirina ala an nusa apa dia? Ayah sabul insanu allan najma'a izamah tulang. Adakah manusia mengira kami tak dapat mengumpulkan tulangnya? Jadi kembali kepada kisah Al-Asi bin Wa'il ni. Kalau kita rujuk dalam tafsir, dia kata ayat ni merujuk kepada seorang lelaki yang namanya Al-Asi bin Wa'il. Dia kata bagaimana tulang-tulang ni dapat dihidupkan kembali sebab dia dah hancur, dah repuk dah. Ramim. Gelah habis dah. Tulang ni memanglah tulang kita ni dia kalsium. Tapi lama-kelamaan bila dah lama sangat mungkin beratus tahun tulang pun akan hancur juga. Kecuali satu sahaja Nabi kata ajabuz zanab. Itu pun kita dah bincang dulu. Tulang pada bahagian bawah apa dia kita punya tulang belakang kita. Hak lain-lain tulang-tulang lain hancur habis. Jadi kalau kita masih mungkinlah kadang-kadang orang kerja penggali kubur dia nak gali kubur untuk letakkan satu jenazah yang baru meninggal. Tiba-tiba digali kubur tepat kubur lama. Jumpa tulang contohnya. Mungkin baru berpuluh-puluh tahun. Saya rasa kalau dah sampai beratus tahun mungkin tulang-tulang pun dah hancur semua dah. Jadi di sini Al-Asi bin Wa'il mengemukakan persoalan dalam bentuk mencabar. Dia kata, ni tulang-tulang ni man yuhyil izam, siapa yang berkuasa untuk menghidupkannya? Maka Nabi beri jawapan kepadanya sebagaimana Allah Ta'ala suruh jawab begini. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah yang berkuasa menghidupkan tulang tadi adalah Allah yang telah menjadikannya daripada awalnya. Daripada awal kejadian dulu asalnya tak ada apa satu. Maka Allah Ta'ala dialah yang berkuasa untuk menghidupkan kembali tulang itu bercantum menjadi satu manusia yang kembali hidup sebagaimana dulu. Cuba lihat dalam tafsir apa tadi, dalam Tabari apa. Tentang siapa di sebalik individu yang berkata man yuhyil izam. Tabari dalam tafsir Ibn Katsir kalau ada. Qurtubi. Tak ada sebab nuzul. Biasanya sebab nuzul. Antara yang pernah saya jumpa ialah ayat ni ditujukan kepada seorang lelaki namanya Al-Asi bin Wa'il. Wallahualam mungkin dia, mungkin orang lain. Betul Ustaz, betul. Asi bin Wa'il. Dari asbabun nuzul betul dah. Betul, ada sebab nuzul. Cikgu ada rujuk. Ada. Al-Asi bin Wa'il, betul. Baik, akhir sekali kita nak lihat kita dah 7.35 dah ni. Itu cerita tentang tulang pada badan kita, tulang daripada jari kita. Kemudian tulang tadi kita dah kaitkan dengan hadis solat sunat duha. Dalam badan kita ada 360 persendian tulang yang kita perlu bersedekah pada diri kita sebagai tanda syukur dengan tasbih, tahmid, itu dikaitkan dengan tulang juga. Kalau antara kita lah mungkin pernah mengalami kecederaan. Saya tak pernah lagi, alhamdulillah tak pernah lagi setakat ni mengalami masalah patah tulang. Ada setengah orang tu dengan sebab main bola sepak, jatuh motosikal, patah tulang. Mengambil masa untuk sembuh. Sakit tu orang yang mengalaminya sahaja yang tahulah sakit tu setara mana. Itu patah tulang, bukan lagi siapa putus tulang, patah tulang. Maknanya tubuh badan kita ni kita kena jaga dengan baik supaya jangan berlaku kecederaan yang menyebabkan kita menanggung kesakitan. Apa dia? Contohnya kita nak menguatkan otot-otot badan kita, dia kena ada exercise, ada latihan. Ada senaman yang perlu kita lakukan.
Tapi tulang ni lama-lama begitulah. Dia akan mengalami proses pereputan. Itu kita tengok orang tua yang kadang-kadang bila tulang dia tak kuat, dia jadi bongkok. Tulang tu akan jadi lembut. Sebab keadaannya begitu. Apabila kita semakin tua, tulang kita lemah. Jadi macam itulah, jadi bongkok. Baik, akhir sekali, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu terus mahu melakukan kejahatan di hadapannya. Itu merujuk, al-insan di sini merujuk kepada orang yang kafir lah. Yuridu fil haqiqah an yaduma ala fujurihi fi mustaqbali ayyamihi. Pada hakikatnya dia mahu terus di atas kejahatannya. Dia terus an yaduma, untuk sentiasa di atas kejahatannya, fi mustaqbal, pada masa depan kehidupannya. Iaitu fa yuqaddimu dzamba, dia terus mahu melakukan dosa, wa yuakhir at-taubah, dan terus menangguhkan taubat, tak fikir soal nak bertaubat. Kerana orang yang ingkar kepada hari kebangkitan, pertamanya merasa tidak mungkin, dia ingat tidak mungkin tubuh badan manusia yang telah bersepah-sepah, telah berkecai, dia punya dia tulang-tulang tu dah tidak mungkin dapat disatukan kembali. Baik, ada satu cerita menarik saya baru teringat. Ada satu cerita menarik. Zaman dahulu, hadis ni ada disebut dalam Sahih Bukhari dalam kitab Ahadithul Anbiya. Ada orang zaman dulu, Nabi kata, Nabi cerita, ni cerita daripada Nabi sendiri dalam Sahih Bukhari. Orang zaman dulu, dia terlalu takut kepada Allah sehingga dia pesan kepada keluarga dia, kalau dia mati, minta mayat dia dibakar. Mayat dibakar. Kita tahu yang bakar sekarang ni biasanya orang Hindu dibakar mayat. Islam tak boleh lah, kita kena kebumikan sebagaimana Nabi ajar, bakar. Lalu di hari kiamat Allah Ta'ala hidupkan dia kembali, lalu Allah Ta'ala tanya dia, kenapa kamu buat begitu? Mana dia jawab? Apa dia jawapan dia? Min ajli mukhafakatika. Mukhafata. Dia ada sebut, dia kata ahrikuni, bakarlah aku. Dia kata ahrikuni, bakar aku. Lalu di hari kiamat nanti Allah Ta'ala hidupkan dia kembali. Sebab bila sebut bakar ni kita fahamlah, bakar ni maknanya bukan setakat, mana tak ada lah, ni kata debu je. Kalau sesiapa pernah tengok, orang Jepun pun yang saya tak tahu, dia pun bakar juga mayat. Jadi bila dah hancur habis dah, tak ada habis tulang-tulang hancur habis, tinggal debu tu disimpan. Dia kata ahrikuni ba'da mauti, bakarlah aku selepas kematianku. Kemudian buangkan abu mayat aku tu ke laut untuk ditiupkan oleh angin. Ini cerita zaman dulu. Tufiya rajulun. Kita tengok secara lengkap hadis ni. Tapi dimaafkan ya. Dia kata bakar, kita tengok syarah dia di bawah tu. Ini berlaku ni zaman dahulu. Bukan selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut zakara rajulan fima salaf. Cerita seorang lelaki zaman dulu atau fima kana qablakum. Lebih kurang gitulah. Di mana lelaki itu Allah Taala berikan kepadanya harta dan anak. Ini cerita ni kita nak kaitkan dengan cerita hidup lepas mati dan tulang tadi. Bila didatangi kematian, lelaki itu berkata kepada anak dia, ay kuntu lakum ay abin, aku ni bapa yang macam mana bagi kamu, macam mana aku ni? Baru anak dia puji, dia kata khairu ab, kamu adalah sebaik-baik bapa. Fa innahu lam yabta'is, mana tadi? Aw lam yabta'is indallahi khairan. Padahal dia seorang yang tidak yabta'is ni apa dia ya? Yang tidak berhenti ataupun dia sentiasa buat baik. Di sisi Allah dia bukan tak buat baik, dia buat baik, tapi cuma dia terlalu takut. Ini penting ilmu ni. Kita takut kepada Allah tu baik, tapi kalau takut dengan tidak dipandu dengan ilmu, jadi lain pula tindakannya. Lalu dia kata dia tidak pernah tidak pernah tertinggal buat baik. Wa in yaqdirullahu alaihi, dia kata jika Allah Taala takdirkan dia diazab, macam mana dia ni?
Dia duk fikir, dia duk menaruh sangkaan buruk macam mana. Lalu dia pesan, dia kata macam inilah, bila aku mati, idza mitu fa ahrikuni. Bila aku mati, membakar aku. Bakar, kita pun tahu bila bakar dengan suhu yang panas, badan kita ni akan habislah. Tulang-tulang pun akan hancur jadi debu habis. Bila aku sudah hatta idza sirtu fahman. Fahman ni dah jadi macam debu-debu halus dah. Maka disuruh untuk dia dibuang debu dia rata-rata. Fa idza kana yaum rih asif, bila berlakunya hari-hari angin bertiup kencang, daripada angin bertiup kencang dia kata fa'dharuni, lepaskan debu tu ke udara supaya debu mayat aku ni dah pergi rata-rata. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya dia tidak dapat dihidupkan kembali lepas mati. Itu niat. Dia ingat ke dengan cara tu Allah Ta'ala tidak dapat bangkitkan dia. Sebab apa? Sebab dia bukan duduk dalam kubur, tapi dia dah hancur jadi debu pun rata-rata dah. Padahal bagi Allah Ta'ala untuk kumpulkan kembali debu tadi sangat mudah. Lalu bila dia pesan begitu, anak-anak dia pun buat gitulah. Fafa'alu, lalu mereka lakukan pesanan si bapa tadi, dibakar mayat ayah dia, sebab ayah dia pesan begitu. Kemudian dibuang debu mayat ayah dia tu pada hari berlakunya asif ni, angin yang bertiup kencang. Lalu Allah Ta'ala dengan kuasanya berkata, kun, jadilah. Fa'idha huwa rajulun qa'im. Tiba-tiba dia kembali menjadi seorang lelaki yang sempurna. Tak ada dah debu-debu tadi. Lalu Allah Ta'ala tanya dia. Ini cerita berlaku di hari kiamat pula. Allah Ta'ala tanya dia, ma hamalaka ala an fa'alta ma fa'alta. Apa yang mendorong kamu untuk buat apa yang telah kamu buat? Dia kata, aku buat gini semata-mata kerana makhafatuka, takut kepadamu ya Allah. Takut tu tidak salah, tapi tindakan dia salah. Ni daripada hadis ni kita faham dalam agama, jangan tengok apa salahnya. Sebab takut kepada Allah tu tak salah, tapi cara salah. Ini kadang-kadang setengah orang tu dia buat satu amalan, kita kata Nabi tak buat macam ni. Apa salahnya? Benda baik. Kita kata dalam bab ibadat kita anggap baik di sisi Allah Ta'ala betul baik. Lelaki ni dia ingat dengan cara ni tak salah lah, sebab dia buat begini sebab terlalu takutkan kepada Allah. Tapi cara dia salah. Walaupun salah, dia dimaafkan. Dia dimaafkan atas kejahilannya. Lalu dia dirahmati dan dimaafkan. Walaupun memang cara dia salah lah. Dia pesan kepada anak dia, dia mati nanti mayat dia dibakar. Dia bukan nak apa dia takut kalau dia mendapat azab di akhirat. Disebabkan terlalu takut. Tapi kalau buat begitu sebab nak lari daripada hisab, nak lari daripada hukuman azab apa sebagainya, itu tak boleh lah. Tapi semata-mata kerana takutkan Allah. Cuma takut tu tak kena caranya, maka dia bertindak dengan cara yang salah. Ini berlaku kisah ni dalam kalangan umat terdahulu. Cerita ni cerita benar. Yang Rasulullah SAW cerita tadi, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kita rasa cerita ni macam pelik. Tapi pelik Imam Bukhari kumpulkan beratus-ratus hadis untuk kumpulkan, bukanlah sesuatu yang mudah. Dia ada disiplin yang sangat ketat. Tiba-tiba orang yang tak tahu disiplin ilmu hadis, senang-senang nak kata hadis ni ada sangkaan mungkin salah ataupun tidak. Sedangkan ulama telah melalui proses yang sangat teliti, sangat kemas. Kalau kemungkinan berlaku kesilapan tu sangat kecil. Sebab Sahih Bukhari ni adalah kitab sahih yang nombor 1 sahih selepas Quran. Ada pendapat lain kata Sahih Muslim, tapi yang lebih kuat adalah Sahih Bukhari. Baik, kita berhenti setakat tu sebab masa kita pun dah lewat dah ni, 7.47 dah. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan lagi baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada tiga soalan berkaitan dengan kita bicara ini ni. Bagus. Yang pertama sekali, bila kita mati ni, nafsu kita ni mati juga ke? Yang pertama. Yang kedua, Nabi dia ada guna tangan jari jemari dia ni dalam zikir. Jadi nak tanya kaifiat dia lagu mana Ustaz? Yang ketiga Ustaz, saya ada terbaca Khadijah binti Khuwailid ni, isteri Nabi ni, waktu dia nak mati, dia ada pesan kepada orang hidup ni. Andai kata kalaulah tulai belulai dia ni berguna untuk Islam, maka gunakanlah tulai belulai dia ni untuk Islam. Jadi nak tanya, kata-kata ni
Ustaz pernah dengar ataupun dari mana sumber dia? Wallahu alam Ustaz. Baik, soalan pertama, adakah nafsu? Kalau maksud nafsu tu, nafsu ni kalau dalam bahasa Arab nafsu tu merujuk pada jiwa dalamnya kita, bukannya sebab nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah bisu bukan merujuk kepada hawa nafsu itu. Di antara kalimah yang orang Melayu silap ialah kalimah an-nafs. Kalau hawa nafsu dalam bahasa Arab adalah al-hawa. Al-hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sesiapa yang takut kepada Tuhannya maka dia menahan dirinya daripada keinginan hawa nafsu. Al-hawa tu. Hawa tu merujuk kepada hawa nafsu. Tapi kalau nafs, kita kata mu ni makan banyak ikut nafsu lah. Nafsu dalam bahasa Arab bukan hawa nafsu. Nafsu tu merujuk kepada jiwa dalaman kita. Lain. Jiwa dalaman kita. Yang bila kita hidup, ada roh, ada jasad. Tapi yang saya faham daripada soalan cikgu tadi, nafsu ni merujuk pada al-hawa, hawa nafsu. Jadi adakah hawa nafsu ni hilang? Hawa nafsu ni yang ada pada kita ni bersama dengan jasad. Bersama dengan jasad. Selepas itu keinginan tu tak ada lah. Sebab hawa nafsu ni, kalau kita lihat dia ada dua je ulama bincang, iaitu dia panggil asyahwat, keinginan. Ini pun salah juga orang Melayu. Bila sebut syahwat, kita nampak nafsu seks. Tak. Syahwat ni mana keinginan. Dia ada dua keinginan tu, dalam syahawatul batni wa syahawatul farji. Keinginan pada perut, nak makan, nak minum. Yang tak ada pada malaikat tapi ada pada manusia. Satu lagi syahawatul farji, keinginan pada anggota kelamin. Itu Allah Ta'ala jadi bagi manusia ni, kita merasa nikmat dan suka untuk merasainya. Nak makan sedap, keinginan untuk mengadakan hubungan kelamin yang menjadi sebab kepada adanya keturunan manusia. Jadi bila kita mati, benda tu dah berakhir, tak ada dah, sebab tak ada dah. Tak berlaku makan minum dah, sebab roh kita dah tak ada dalam jasad, dan tak berlaku lagi soal persetubuhan suami isteri, tak berlaku dah. Jadi kalau nafsu dan maksud hawa nafsu, bila kita mati tak ada dah lah. Tetapi bila kembali bercantum dengan jasad, maka dengan asal fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia, maka dia kembali ada. Dalilnya ialah bila kita masuk ke syurga, Allah Ta'ala beritahu, wa kulu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu kita dah baca dalam surah Al-Haqqah gitu. Bila ahli syurga masuk ke syurga, dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surah apa dia? Surah Al-Haqqah. Muka surat 567. Muka surat 567. Ini dalil yang menunjukkan bahawasanya bila kita hidup kembali di akhirat nanti, memang kita ada hawa nafsu. Kalau tak ada hawa nafsu, maka tak ada sebab untuk Allah Ta'ala suruh ahli syurga makan dan minum. Ayat 24. Ayat 24. Bila ahli syurga masuk ke syurga, dikatakan kulu washrabu, makan dan minumlah kamu dengan makanan minuman yang penuh kenikmatan yang lazat. Ini nikmat dalam syurga. Kalau orang yang masuk syurga tu dah tak ada hawa nafsu ni hanya di dunia, maka tak ada sebab untuk Allah Ta'ala suruh makan dan minum. Maknanya masuk syurga pun masih memang adalah hawa nafsu. Bahkan ahli syurga tu akan memiliki pasangan-pasangan dari kalangan bidadari yang ramai lah. Ada setengah hadis sebut sampai berpuluh-puluh dia punya pasangan dia. Maknanya, tapi bila mati tu tak adalah. Ini cerita hidup kembali di akhirat. Baik, soalan kedua. Nabi guna jari untuk bertasbih, betul. Memang ada hadis yang Nabi suruh tasbih, ya aqidu tasbihahu bi anamil, bil anamil, kata hadis tu. Ya aqidu tasbih bil anamil, untuk menghitung tasbih dengan jari-jari. Dengan ruas jari, maksud dengan ruas jari, sebab jari kita ni dia ada, kalau kita tengok tak tahulah, bagi sesiapa yang pernah tengok dia punya gambar rajah cara kalau kita tak nak guna biji tasbih. Tasbih pun memudahkan juga untuk kita hitung jari tu, hitung tasbih. Karena yang aqidu tasbih adalah Nabi, dia menghitung tasbih tu dia punya dengan
dengan jari dia, dengan ruas pada persendian jari dia. Kata Abdullah bin Umar, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih, menghitung tasbih itu subhanallah 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 biyaminih, dengan tangan kanannya. Itu satu lagi hadis ada Nabi pesan kepada ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, Nabi suruh Nabi kata aqidna at-tasbih dengan bil anamil, dengan jari, fa innahunna, lafaznya ambil pada fa innahunna, aqidna at-tasbih fa innahunna mustantiqat mas'ulat, gitulah rasanya lafaz hadis tu. Hendaklah kamu menghitung tasbih kamu dengan jarimu, kerana yang jari yang bertasbih tu boleh bertutur dan akan ditanya bahawa dia pernah bertasbih dengan mana pemilik jari itu bertasbih dengan menggunakan manfaat pada jari yang ada pada dia. Atau alaikunna, Nabi pesan kepada khusus kepada kaum wanita, ya. Alaikunna bitasbih wat tahlil wat taqdis wa aqidna bil anamil, anamil, dan kiralah satu persatu dengan jari-jari kamu. Fa innahunna mas'ulat mustantaqat, kerana jari-jari itu akan disoal atas amalan zikir tasbih tadi, dan dia akan dijadikan boleh bertutur daripada apa dia yang nataqa yantiku, diminta untuk bertutur, beritahu. Maka jari itu beritahu, ya Allah, pada sekian-sekian Tuhan aku telah gunakan aku untuk bertasbih kepadamu. Itu dalilnya untuk jawapan bagi soalan kedua tadi. Kemudian yang ketiga, adakah benar riwayat mengatakan isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid berpesan untuk, dia kata kalau dia mati gunakanlah tulang-tulang dia untuk agama. Saya tak pasti sejauh mana kesahihannya, pernah dengar, cuma kita kena semak balik kemungkinan ada penambahan dalam periwayatan itu. Mungkin betul, mungkin tidak. Itu kita kena semak balik sebab ini melibatkan fakta sejarah. Kalau betul pun ini menunjukkan kesungguhan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha untuk berkhidmat kepada dakwah Islam yang dibawa oleh suaminya sendiri, itu Nabi SAW. Sebab kita tahu dia punya kesungguhan itu sangat hebat. Dia telah membelanjakan sebahagian besar harta dia untuk digunakan bagi kerja-kerja dakwah. Kalau betul lah dia kata gitu. Cuma kita kena semak balik lah sebab ini melibatkan fakta sejarah. Dan kita pun tak sempat nak isti'ab semua buku-buku sejarah ini sebab sangat banyak. Bercampur, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Tok Ngulu. Apabila jenazah kita buat tu, kita dalam di dalam kubur di Al-Ahad tu, ada baca ayat khusus kalau apa-apa Ustaz. Kita ibu bapa ke siapa-siapa kita waktu tu. Bagi orang yang waktu jenazah tu ada baca ayat khusus kalau Ustaz. Ada bacaan. Bismillah ala millati Rasulillah. Dia dipanggil di antara al-azkar inda dafan. Al-azkar inda dafan, zikir-zikir ketika dikebumikan. Ada hadis tu, ada di antara dikemukakan oleh Al-Imam Qurtubi dalam At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta, yang antaranya dibaca Bismillah ala millati Rasulillah. Kemudian yang saya ingat yang antaranya dibaca ayat surah Fatihah. Kemudian tapi kita akan rujuk balik, antaranya ayat awal surah Baqarah. Tapi ayat-ayat ni dibaca ketika indad dafan, ketika dikebumikan, ketika proses kebumi. Tapi cuba tengok ini dulu. Cuma kalau nak cari, mudah cari, kita tulis tu betul, dah ada hadis tu. Idza wada'tum mautakum fi kuburikum, ada hadis ni, bila kamu meletakkan orang-orang yang mati di antara kamu dalam kubur mereka, maknanya nak diletakkan dalam liang lahat, maka faqulu, Nabi kata bacalah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tak panjang pun, ringkasnya. Maknanya orang yang turunkan mayat dalam liang lahat tu, tu je yang perlu dibaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian kalau kita cari tengok dalam syarah hadis tadi,
Tak tahulah ada ke tak syarah hadis tu, tak apalah kalau tak ada pun. Adalah beberapa ayat yang disebut oleh para ulama, antaranya Al-Imam Qurtubi dalam penjelasan masalah ni, masalah bacaan yang dibaca ketika tu. Tapi ayat-ayat yang disebut antaranya awal surah Baqarah, surah Fatihah tu untuk ketika indad dafan, ketika pengkebumian. Bukannya ketika ziarah kubur. Ziarah kubur ada doa yang khusus. Ada setengah pihak dia salah guna hadis tu. Hadis tu dia kata, oh ada hadis macam itu. Kita kata hadis ni dalam bab pengkebumian sahaja, bukannya ketika inda ziaratil kubur. Jadi kadang-kadang kita ambil dalil, kita letak tidak kena pada tempatnya. Biasalah. Kita manusia begitulah. Kadang-kadang berlaku kesilapan yang mungkin kita tak sengajakan. Cuma bila ada orang tegur nasihat, kita kena terima. Masalah sekarang ni bila ada di kalangan kita, bukan orang awam, ustaz-ustaz sendiri bila ditegur kesilapan dia tak mahu terima kesilapan seolah dia betul 100%. Maksud terima tu kita kena mengkaji. Mungkin orang lain yang tegur tu ada yang mereka lebih tahu daripada kita yang telah tersilap dalam perkara tu. Jadi masalah jugalah. Tak boleh terima teguran ni satu masalah juga. Dia satu penyakit yang berlaku di kalangan orang berilmu adalah tidak ada sifat tawaduk, sifat merendah diri. Apa yang dia sampaikan dia rasa hak dia je hak betul satu patut. Tak semestinya. Kita kena bersedia untuk mendengar daripada yang lain, untuk kita mengkaji dan buka minda kita. Hadis ni ada dalam Sunan Tirmizi daripada Abdullah bin Umar. Bila Nabi memasukkan mayat dalam kubur, kata perawi itu Abu Khalid, Nabi baca marrah sekali bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Wa qala marrah, dan sekali yang lain dia baca lagi bismillah wa billah wa ala sunnati rasulillah. Yang pertama tadi ala millah rasulillah, yang kedua wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaannya ya untuk jawab soalan Tengulu tadi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak tanya ayat 7 surah At-Tariq. Ada orang kata untuk ubat sakit pinggang. Berubat pula dah. Okey. Itu saja. Ya, itu saja. Saya pun tak tahulah sebab ini jadi satu trend dalam masyarakat Melayu. Kita suka mengambil ayat-ayat tertentu untuk dikaitkan ayat tu dengan ubat tu, ubat ni. Kalau ada yang berpendapat gitu, wallah alam, setakat saya tahu kita tak jumpa pula dalam penjelasan ulama ayat ni untuk dibaca sebagai kaedah at-tadawi, berubat. Sebab dalam kutubus sunan dia ada satu bahagian di ulama sebut kitab at-tib. Kitab at-tib. Tib ni maknanya untuk perubatan. Tib perubatan ataupun at-tadawi, kaedah untuk kita berubat. Adalah beberapa ayat yang biasa disebut dalam riwayat, tapi banyaknya doa lah. Doa yang Nabi baca. Tapi kalau kita ambil ayat tu sebagai kita kata ruqyah, ayat ni sebagai ruqyah ni sebagai jampi, yang riwayat yang ada yang kita ketahui adalah daripada Auf bin Malik dalam Sahih Muslim. Hadis tu dia singgah satu kampung, ketua kampung tu disengat binatang berbisa, lalu dia baca surah Fatihah. Surah Fatihah ni bukan untuk masalah tu saja. Demam, kata Ibnul Qayyim, dia ke Mekah, dia demam, dia baca surah Fatihah, dia sembuh. Ada yang kata apa tadi, sakit pinggang tadi, ayat 7 surah At-Tariq, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Mungkin dia ambil atas mafhum ayat ni. Ayat ni menceritakan manusia bukan daripada air benih yang keluar daripada sulbi lelaki dan tulang dada wanita. Itu dari segi mafhum. Kita tak boleh nak mudah-mudah ambil ayat untuk kita buat atas zon sangkaan kita. Ayat ni untuk berubat ni. Dia mesti rujuk kepada kaedah at-tibbun nabawi. Sebabnya bagi pihak yang rasa masih tidak jelas dalam isu ni, saya nasihatkan lebih baik rujuk kepada kitab at-tibbun nabawi, kaedah perubatan cara Nabi. Yang lebih baiknya adalah kita berdoa. Apa-apa sakit kita doa minta Allah Ta'ala beri kesembuhan. Adapun kita nak justify sesuatu ayat ni kita nak claim, nak dakwa ayat ni untuk penyakit ni. Ayat ni untuk penyakit ni.
Saya pernah dengar lah ada pihak yang berobat ni, kita pun tak tahu sebab dia orang pun tak tunjuk secara jelas di mana rujukan dia orang tu. Ya. Dan bila kita minta rujukan, dia marah pula sedangkan dia menyampaikan sesuatu fakta dalam agama tanpa ada baraj, ada reference, ada rujukan. Antaranya yang kita pernah dengar, dia orang baca ayat dalam surah Asy-Syu'ara tu, wa idza batashtum jabbarin, bila kamu bertindak dengan kasar, itu kisah keganasan kaum Ad. Dia kata bacalah ayat ni untuk sakit lutut. Kita kata kalau baca ayat ni hancur lutut, sebab batashtum namanya tumbuk dengan kuat. Jadi apa rasionalnya ayat tu dengan dijadikan doa baca sakit lutut? Ini satu-satu persoalan. Jadi orang yang nak berfikir dia akan bertanya. Tapi bagi orang yang mengajar, dia tak nak berfikir. Dia kata, mu ni banyak tanya pula. Ambil sudahlah, aku ambil dengan guru aku gini. Kita kata tak boleh begitu. Dalam agama, kita kena teliti. Kita ni kalau dapat bil elektrik, katakanlah orang tu silap, bil tu tinggi. Kita tak puas hati. Kita akan rujuk pejabat TNB. Kenapa bil elektrik saya ni tinggi? Elektrik ni bukan urusan agama, urusan dunia. Sebab kita rasa kalau kita bayar tinggi sedangkan sepatutnya kita bayar sikit, kita rugi. Bagaimana dalam urusan agama yang kita boleh terlepas pandang? Kalau salah bil elektrik naik tinggi, kita pergi tanya TNB. Bil air naik, kita tanya syarikat pembekal air. Tapi bila orang tu sampai ke satu fakta agama, baca ayat ni untuk berubat ni, kita kena bijak bertindak. Di mana rujukan anda? Dia boleh jawab ke tak boleh jawab? Kalau dia tak boleh jawab, sama ada dia kata saya tak tahu sebab saya terima begitu. Kalau dia boleh jawab, alhamdulillah, kita nak tengok apa rujukan dia. Biasa saya jumpanya, dia pun tak boleh jawab, dia marah pula kita. Dia marah pula kita. Kita kata, kita belajar zaman sekarang ni, kita bukan belajar untuk mengaji, tetapi kita juga belajar untuk mengkaji. Ini satu-satu dimensi baru. Kita belajar bukan untuk mengaji saja, satu laluan dimensi, tapi ada dimensi lain, iaitu kita mengkaji, research. Ni kadang-kadang orang yang tak boleh buka minda dia bimbang. Bila kita mengkaji, kita tahu lebih daripada apa dia tahu. Sebenarnya kita nak discuss persoalan agama. Tapi bila dia takut kelemahan dia terdedah, maka dia tak nak kita mengkaji. Jadi persoalan ni kita nak tahu. Tak apalah. Kalau boleh saya minta pihak puan tadi tanya balik orang yang beritahu. Ayat 7 surah At-Tariq dijadikan doa untuk penyakit sekian-sekian ni. Apa dia punya reference dia, marajik dia, rujukan dia. Setakat saya tahu, saya tak jumpa ayat ni untuk penyakit tu dalam mana-mana kutubut tafsir. Wallahualam. Baik, kita berhenti setakat tu. Masa kita pun dah lebih 8-6 minit. InsyaAllah kita sambung lagi untuk surah ni. Kita hari ni baru hari pertama untuk surah Al-Qiyamah. InsyaAllah kita sambung minggu depan lah. Hari Jumaat minggu depan, sebab kita hanya dapat berseliaran dalam sesi tadabbur kita 2 hari saja seminggu, hari Jumaat, hari Sabtu. Yang mungkin kalau ada hari cuti umum, insyaAllah kalau saya tak sibuk, ada kesempatan kita boleh gunakan hari cuti umum untuk kita sambung solat tadabbur kita ni pada hari berkenaan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.